Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin saya berkongsi beberapa hadis sebagai tazkirah kita bersama. Hadis yang ingin saya kongsikan ialah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 2709 atau penomboran lain hadis nombor 3116 dengan darjat yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Sesiapa yang ucapan terakhirnya ialah la ilaha illallah, maka dia memasuki syurga. Pendek saja hadis tetapi memiliki impak yang sangat besar ya. Jadi ayuh kita memperbanyakkan zikir la ilaha illallah sebab kita tidak tahu bilakah malaikat maut akan datang menemui kita. Malaikat maut apabila datang tak ada buat appointment ni, tak ada buat temu janji ya. Jadi semua zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagus. Cuma bagi pendapat peribadi saya, antara yang favorite ataupun antara yang kerap saya baca ialah zikir ini, la ilaha illallah, supaya ia menjadi akhir kalam saya seandainya malaikat maut datang menjemput nyawa saya ya. Jadi ingat ya, sesiapa yang akhir kalamnya, perkataan terakhirnya ialah la ilaha illallah, maka dia memasuki syurga. Baik, apabila disebut tentang ucapan la ilaha illallah, ia bukanlah ucapan kosong semata-mata, tetapi ucapan yang berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan tentang apakah intipati, kandungan ucapan la ilaha illallah itu ya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 38. Dalam penomboran lain, hadis nombor 26. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Sesiapa yang mati sementara dia mengetahui berdasarkan ilmu bahwasanya la ilaha illallah, maka dia memasuki syurga. Jadi berdasarkan ilmu. Apakah yang paling-paling kurang kita kena tahu ya? Paling kurang ialah kita mengesakan Allah, kita menafikan sebarang Tuhan yang lain, dan kita mengesakan Allah dari 3 aspek. Pertama ialah dari aspek rububiyahnya. Maknanya tidak ada Tuhan yang mencipta alam ini, mentadbir alam ini, yang memberi rezeki dan segala urusan yang lain, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi yang ini kita kena pegang dengan teguh, dengan keyakinan yang betul. Kita mengesakan Allah dari aspek rububiyahnya ya. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesiapa lain yang mencipta alam ini, mentadbir alam ini, yang mengetahui perkara-perkara gaib, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu apabila ada barang hilang, jangan pergi jumpa bomoh. Jangan pergi jumpa ustaz bomoh tanya mana pergi wallet aku, mana pergi handbag aku. Sebaliknya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, I have misplaced my wallet. I have misplaced my key fob. Can you please show me where it is?" Mudah saja tuan-tuan. Kalau kita terhilang, terlupa mana kita letakkan, berdoa saja kepada Allah, "Ya Allah, aku tersalah letak dompet, duit aku. Maka tunjukilah aku di manakah ia." Kita berdoa, Allah akan tunjuk. Tak payah pergi tanya bomoh. Bomoh ataupun ustaz yang sebenarnya bomoh juga akan memberitahu bahawa orang kat kerja yang kat pejabat tu, yang meja sebelah tu ambil. Standardnya jawapan. Okey. Jadi ada apa-apa, kita merujuk, kita mengadu dan kita meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sudut rububiyah. Kedua, dari sudut uluhiyah ataupun ibadah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin ada yang kata, of course, sudah tentu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, nanti dulu ya. Apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena tahu, kita kena beriktikad, berkeyakinan bahawa hanya Allah yang boleh mensyariatkan sesuatu ibadah. Justru orang yang faham la ilaha illallah, orang yang faham tauhid. Okey, speed breaker ya. Memang break macam-macam. Okey.
Orang yang mentauhidkan Allah dari sudut uluhiyah, dari sudut ibadah, dia tidak akan membuat bid'ah, dia tidak akan mengamalkan bid'ah sebab dia tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh mensyariatkan sesuatu ibadah dari semua aspeknya, dan hanya dengan ibadah itulah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekejap ya. Okey, jadi sebab bid'ah ni orang ingat ini kaum salafi lah, geng sunnah ni lah, wahabi. Tak, ia ada kaitan juga dengan tauhid. Apabila kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang boleh mensyariatkan ibadah ini, maka kita tidak akan menerima ibadah daripada mana-mana tok guru ke, tuan guru ke, ustaz ke, ustazah ke, dan sebagainya. Meskipun ia sekadar kecil-kecil, baca zikir ni ke, baca selawat ni ke, petua ni, petua itu ya. Okey, dan kemudiannya dalam hal ibadah ni juga satu perkara yang kerap kali terlepas pandang ialah doa itu sendiri adalah juga ibadah. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada makhluk. Okey, ini yang sekarang ini ada segelintir pihak yang cuba menormalisasikannya, di mana mereka mengajar untuk berdoa kepada orang yang telah mati. Nabi lah konon, tok guru lah, wali lah, apalah. Bila kita tegur, mereka kata kita hanya berdoa kepada si fulan itu, namun dengan keyakinan Allah yang memakbulkan. Hello, kalau Allah yang memakbulkan, kau doa kepada Allah lah, kau doa kepada makhluk tu buat apa? Okey, jadi ini dari sudut uluhiyahnya. Dan yang ketiga dari sudut asma' wa sifat, bahawa apa saja sifat-sifat yang Allah khabarkan tentang dirinya, kita beriman dengannya, kita menerimanya sebagaimana adanya, dan tidak ada mana-mana makhluk ataupun apa jua yang menyamai kaifiat sifat-sifat Allah itu ya. Okey, jadi dari tiga aspek inilah kita menyebut la ilaha illallah. Sebab itu ucapan la ilaha illallah ni sesuatu yang sangat berat, sangat heavy bagi orang kafir Quraisy zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ni faham. Ada yang tak faham, lalu mereka pun pura-pura beriman kan, yang ni orang munafik. Tapi ada yang faham. Sebagai contoh, pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagi dia berdakwah kepada beliau sehinggalah beliau meninggal dunia kan, pakcik sebutlah la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah. Kenapa pakcik tak nak sebut? Sebut je lah kan. Supaya Rasulullah pun gembira. Tak, because he knows the impact of saying that. Kesan daripada sebut tu. Sebab orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu, mereka kenal Allah Subhanahu wa taala dari aspek rububiyahnya. Mereka mengiktiraf bahawa Allah yang mencipta alam ini, Allah yang merezekikan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Dari sudut rububiyah mereka okey. Tapi dari sudut uluhiyahnya, dari sudut ibadahnya, mereka beribadah kepada patung-patung dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan patung-patung itu sendiri asalnya dahulu ialah orang-orang soleh di kalangan mereka. Apabila orang-orang soleh itu meninggal dunia, mula-mula mereka lukis gambar. Kemudian mereka buat patung sebagai penghormatan, sebagai ingatan. Akhirnya mereka pergi berdoa dan pergi berdoa kepada patung-patung tersebut. Inilah juga yang berlaku kepada segelintir umat Islam pada masa kini, di mana yang meninggal tu mungkin asalnya orang soleh, mungkin wali Allah, mungkin tuan guru, tok guru. Lalu mereka pula yang bukan tok guru tu yang ajar, mari doakan aku. Tak, mereka tu sendiri yang pergi buat perkara yang sedemikian itu. Okay? Jadi sebab itulah la ilaha illallah ni bagi orang-orang kafir Quraisy yang memahami la ilaha illallah, mereka tak sebut. Walaupun macam pendek je, walaupun macam simple je, sanggup berperang kerana la ilaha illallah tu. Sebab dari sudut rububiyah mereka okey, dari sudut uluhiyah, dari sudut ibadah tu, yang tu mereka tak boleh nak terima ya. Jadi begitu besar impact la ilaha illallah bagi orang yang faham. Okey, bagi orang yang faham, maknanya dalam kes ni kafir Quraisy mereka faham, tapi mereka tak boleh menerima, lalu mereka sanggup berperang kerana enggan menerima la ilaha illallah tersebut. Okey, jadi bila kita faham la ilaha illallah, itulah yang jika ia menjadi akhir kalam kita, maka insya-Allah kita akan memasuki syurga. Baik.
Ini tentang kalau kita sendiri yang sebut la ilaha illallah. Bagaimana jika seseorang itu hendak meninggal dunia? Maka yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita membimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 1523, atau penomboran lain hadis nombor 916, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang hampir mati di kalangan kalian la ilaha illallah. Talqin di sini bererti kita ajar dia, kita bimbing dia. Katakanlah ada orang tua, dia sedang pun nazak di katil hospital ke, di katil rumah dia ke, ataupun ada berlaku kemalangan mana-mana, kita cuba nak selamatkan, nampak orang tu dah ni, apa kita buat? Okay, kita ajar dia, bimbing dia untuk ucap la ilaha illallah. Ucap sekali cukup. Pakcik, encik, abang, brother, adik, ayuh, sama-sama kita sebut la ilaha illallah. Kita bimbing dia. Bila dia dapat sebut sekali cukup. Bukan suruh zikir la ilaha illallah. Bukan suruh zikir berulang kali, tak. Sekali saja. Sebab apa? Kita nak akhir kalam. Perkataan dia, ucapan dia yang terakhir ialah la ilaha illallah. Maka kita bimbing dia. Kalau slow-slow pun tak apa. Pakcik sebut la ilaha illallah. Begitu ya. Kemudian, ada satu teori di kalangan orang kita ni, orang agama pun sama. Dia kata jangan ajar la ilaha illallah. Sebab kalau orang tu mati separuh tangan, separuh jalan, maknanya dia sebut kalimah tu tak habis, nanti jadi lain pula maksudnya. Aduh, kalau orang tu sudah meninggal dunia, dia sebut separuh jalan ke, tak tahulah mana-mana dia berhenti. Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah begitu zalim sehingga nak menghukum dia, kerana dia meninggal dunia ketika sedang menyebut sebahagian daripada ucapan la ilaha illallah tu. Tak ya. Sebab bila seseorang itu meninggal dunia, saat itu dia angkat hukum daripadanya. Jadi kita tetap mengajar dia untuk mengucapkan la ilaha illallah supaya itu menjadi akhir kalam dia. Katakan dia sebut, kemudian tak mati. Okey? Sembang ke apa ke gitu. Kemudian tapi kita ulang balik sebab bila dia dalam nyawa-nyawa ikan ke, sedang sakit ke apa ke kan, bila-bila masa akan berakhir nyawa dia, kita remind dia balik la ilaha illallah. Okey, katakanlah ayah ke ibu ke pakcik kita di hospital, nampak macam dah hampir-hampir towards the end lah kan. Maka kita ajar dia la ilaha illallah. Tapi tengok okey, kemudian ada orang mari melawat, dia pun sembang-sembang sikit apa gitu. Tak apa, lepas tu kita ajar balik la ilaha illallah supaya akhir kalam dia, akhir ucapan dia ialah la ilaha illallah ya, bukan ucapan yang dia sembang-sembang dengan orang mari ziarah ke apa ke. Baik. Demikianlah tazkirah saya tentang zikir la ilaha illallah. Ayuh kita menjadikan ia zikir kebiasaan kita bila sedang memandu ke, bila nak bila-bila masalah, supaya andai kata malaikat maut datang, kita akhir kalam kita ialah la ilaha illallah. Kemudian kita ucapkannya berdasarkan pengetahuan, dan penting untuk kita tahu tentangnya sekarang inilah bila sedang sehat apa semua ni kan. Alright? Dan apabila kita menemui seseorang yang kita tengok macam sudah hampir ke akhir hayatnya, kita talqinkan dia, kita ajarkan dia la ilaha illallah. Talqin yang sunnah ni kita ajar bila dia masih hidup. Bukan dah mati masuk dalam kubur baru ajar soalan bocor. Bukan gitu. Dah lah pula panggil nama dengan binti kepada ibunya apa semua tu kan. Tak. Ini talqin yang sunnah. Yang ini sebelum dia mati, kita ajar dia la ilaha illallah supaya itu menjadi akhir kalamnya. Bukannya talqin orang yang sudah meninggal dunia, sudah pun masuk dalam kubur, sudah pun dikebumikan. Kerana apabila sudah masuk ke alam barzah, apabila ditanya oleh malaikat munkar nakir, maka dia akan jawab berdasarkan keyakinan dan amalannya di dunia dahulu ketika hidup. Dia tak boleh tukar dah. Bila dah masuk alam barzah, bila kena soal jawab tu, seseorang itu akan jawab berdasarkan keyakinan dan amalannya ketika di alam dunia dulu. You cannot change. Alam dunia dulu lain, tiba-tiba dah masuk dalam alam kubur, dah masuk dalam alam barzah, sebab dengar orang atas mengajar, kita boleh tukar jawapan. Tak ada ya, bukan begitu. Kalau macam tu, semua orang pun selamatlah. Di alam dunia dulu macam hantu ke, apa ke. Buat perkara mungkar macam-macam, keyakinan yang salah, apa semua tu. Tapi bila nak meninggal dunia, sebab bila dah masuk dalam kubur, orang pun ajar soalan bocor, maka dia pun boleh
adjust jawapan dia supaya lulus soalan malaikat munkar nakir. Bukan begitu ya agama kita ini. Baiklah. Demikian tazkirah saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.